Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Bayangkan jika anda berada di sebuah kawasan yang tiada penghuni. Di dalamnya berbunyi suara-suara gaib yang penuh misteri. Di sebalik situasi seram ini, mungkin ada entiti yang sedang memerhati tanpa anda sedari. Kerana setiap ketakutan itu datangnya dari firasat maupun sifat kosong dalam diri yang tiada penghujung. Inilah cerita hantu seram. Cenuai adalah sejenis tumbuhan renek yang tersimpan rahsia alamnya yang tersendiri. Untuk episod kali ini, saya Rizal Wan Ramli atau lebih dikenali dengan panggilan Abang Wan, di dalam cerita hantu seram Shock Podcast akan bongkarkan tentang apa itu cenuai. Pelaris, pemanis dan penunduk, itulah sifat yang terkandung di dalam minyak cenuai. Satu tumbuhan yang unik, mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Tumbuhan cenuai yang lebih dikenali sebagai buluh perindu mempunyai 1001 rahsia di sebalik tumbuhan yang diberi nama dengan cenuai. Apakah ramuan untuk menghasilkan minyak cenuai ini dan apakah kesannya kepada si pemakai? Ada fahaman lain yang mengatakan minyak cenuai ini adalah minyak pengasih. Sejauh manakah kebenarannya? Cenuai diambil daripada bahasa orang asli yang mempunyai maksudnya sendiri dan terkandung pengertian minyak pengasih. Minyak yang didakwa boleh merendam berindu seseorang. Bagi yang membenci dan mendinginkan hati, amarah itu dibuat daripada minyak wangi. Itulah daya penariknya. Tumbuhan dan kaedah yang tertentu ia menjadi rebutan ramai pihak kerana didakwa sebagai minyak pengasih ini ampuh. Daya penarik minyak cenuai ini tidak dapat dinafikan dengan amalan zaman kini, walaupun ia dibawa daripada zaman datuk nenek moyang kita sendiri yang mempunyai pelbagai jenis minyak cenuai yang bertujuan untuk perubatan. Itu asalnya cenuai nenek, cenuai emas, cenuai bunian, cenuai kuning, cenuai merah gunung, cenuai cintamani, cenuai buluh perindu. Inilah jenis cenuai yang sering digunakan pakai bagi tujuan melariskan perniagaan, yang diamalkan dan digunakan pakai oleh usahawan-usahawan maupun mereka yang punya pengaruh seperti ahli politik, datuk-datuk, Datuk Seri, Tan Sri, menteri-menteri sendiri, bagi meraih perhatian masyarakat dan orang ramai. Namun terdapat juga jenis cenuai yang haram digunakan, iaitu minyak dagu. Bagaimanakah jenis cenuai yang haram ini? Seperti minyak dagu contohnya. Baik, suka abang kongsikan di sini. Bagi menghasilkan minyak dagu, dipercayai ia dihasilkan daripada mayat seorang anak dara yang sulung yang telah meninggal dunia. Jadi sudah pastinya mereka yang terdiri daripada pengamal-pengamal perubatan seperti dukun dan bomoh yang mengikuti jejak langkah yang negatif mengamalkan perbuatan ini, di mana cara dan kaedah mereka menghasilkan minyak dagu ini biasanya caranya agak kasar, seperti membakar dan melayur dagu si mati dengan lilin ataupun api bagi menghasilkan minyak dagu. Titisan demi titisan dengan ditadah, lalu isi botol kecil untuk menghasilkan minyak dagu. Dan hasilnya seterusnya mereka mengamalkan dengan ayat-ayat yang dan mentera-mentera yang salah. Ini bagi mempengaruhi minyak dagu atau minyak cenuai haram ini boleh menghasilkan keberkesianan yang luar biasa. Ini biasanya akan dibeli oleh individu-individu yang mempunyai kepentingan tertentu. Bagaimanakah ia digunakan pakai? Baik, sebagai contoh, seseorang lelaki ini yang mempunyai perasaan terhadap seorang gadis
yang tidak memandang seorang lelaki ini sebagai lelaki yang istimewa untuk dirinya. Jadi dengan adanya minyak dagu ini yang dicalit kepada gadis tersebut akan membuatkan gadis tersebut akan memandang sebaliknya. Daripada benci ataupun berjauh hati, akan berbalik kepada merendam rindu kepada lelaki tersebut. Ini adalah pengaruh dan hasil daripada minyak dagu yang dimaksudkan. Sebenarnya harga untuk memiliki satu-satu minyak cenuai haram ini ataupun minyak dagu cukup tinggi nilainya, cukup mahal. Kerana untuk mendapatkan yang benar-benar berhasil minyak dagu ini bukanlah calang-calang. Jadi ada juga pantang larang di sebalik penggunaan minyak dagu ini yang perlu diketahui oleh mereka yang mengamalkan penggunaan minyak dagu ini. Bagi pengamal minyak dagu ini, biasanya mereka akan berdampingan dengan roh ataupun jin yang bersangkut paut dengan hasil daripada minyak dagu yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Jadi Abang ingin kongsikan kepada para pendengar semua di luar sana apa yang berlaku pada seorang individu ini yang Abang kenali pada zaman Abang mula-mula bekerja di Shah Alam. Dia mengamalkan penggunaan minyak dagu ini atas dasar menaruh perasaan kepada seorang gadis yang bekerja di sebuah kilang di Shah Alam. Sahabat Abang ini berasal daripada negeri Pahang. Hari-hari Abang mendengar berbagai cerita berkenaan dengan perasaan beliau terhadap gadis ini yang berasal daripada negeri Kelantan. Berbagai cara rakan Abang ni cuba untuk mendekati gadis ini. Namun ternyata gadis ini sudah ada yang punya. Maksudnya sudah ada dijadikan pilihan hatinya sendiri. Namun rakan Abang ini tidak berputus asa. Dan ternyata di tempat tinggal Abang terdiri daripada kaum Jawa yang bercampuran dengan kaum daripada Indonesia. Dia ditawarkan dengan minyak cenuai. Kebetulan ketika ditawarkan itu Abang ada di situ. Namun Abang fikirkan mungkin sekadar pembualan di luar saja. Tak disangka rakan Abang tadi menyahut tawaran pemuda daripada Indonesia tersebut dengan menawarkan harga ribuan ringgit. Tapi demi memiliki gadis tersebut, rakan Abang rela berbuat apa saja demi memiliki perasaan dan hati gadis tersebut. Apa yang berlaku selepas rakan Abang membeli minyak cenuai tersebut yang merupakan minyak dagu, tanpa pengetahuan Abang, rakan Abang tadi mengikut satu persatu langkah dan tunjuk ajar bagaimana cara penggunaan minyak dagu oleh jejaka lelaki daripada Indonesia ni tadi. Namun kesan daripada penggunaan menyimpan minyak dagu tadi ada mudaratnya. Rakan Abang ada kalanya sukar untuk tidur malam dengan mengalami mimpi-mimpi yang ngeri. Tindak tanduknya berubah menjadi pelik, kurang dari segi solat yang biasa dilakukan sebagai rutin. Keadaan yang kusut masai, tak terurus. Bila dipikirkan, itulah kesan daripada menyimpan dan menggunakan minyak dagu. Abang juga terserempah. Rakan Abang berjumpa dengan gadis tersebut di dalam kawasan pasar malam berdekatan tempat tinggal Abang. Tak disangka juga kesan daripada minyak dagu tersebut berhasil. Gadis tersebut rapat dengan rakan Abang tadi. Namun akhirnya satu ketika rakan Abang mengalami kemalangan jalan raya. Abang sempat ziarahi beliau di Hospital Kelang dan mendengar bagaimanakah kemalangan itu boleh berlaku. Apa yang diceritakan oleh kawan Abang mungkin berkemungkinan besar ia datangnya daripada kesan minyak dagu tadi. Apabila mengikut pada ceritanya, dia mengatakan sepanjang perjalanannya tadi dia ternampak kelibat seorang gadis yang sama di setiap simpang perjalanannya untuk pulang ke rumah. Dan yang menyebabkan kemalangan itu berlaku apabila rakan Abang cuba mengelak, yang katakan yang kononnya dia terlihat gadis tersebut melintas di hadapannya. Jadi itulah kesan yang buruk bagi pengamal
minyak cenuai dan juga minyak dagu yang haram ini. Ia tidak lain dan tidak bukan datangnya daripada kesan pembawakan dua jenis jin, iaitu jin Al-Wasnan yang menghasut setiap manusia untuk malas bersolat, dan selain itu jin Al-Awar yang membawakan manusia itu berubah dengan gairah nafsunya terhadap seseorang. Itu adalah sebahagian daripada pengalaman Abawan yang berkaitan dengan minyak cenuai. Namun sebenarnya kalau diikutkan pada zaman kini, pelbagai minyak cenuai yang dapat kita perolehi daripada media sosial yang dijual dengan rancaknya, dengan harganya yang murah. Namun perlu difahami fungsi kegunaan minyak cenuai tersebut datangnya daripada mana. Yang kini terdapat pelbagai jenis minyak cenuai yang bertujuan untuk melariskan perniagaan yang mengikut landasan dan tuntutan lunas agama. Perlu difahami juga hukum dan akibat-akibat penggunaan ini. Sekiranya kita melanggar daripada perintah agama dan lunas agama Islam, insya-Allah. Suka Abawan kongsikan di sini amalan untuk melindung diri kita dan keluarga daripada terjebak dengan perkara khurafat adalah dengan mengamalkan bacaan surah Yasin secara berjemaah bersama keluarga, bersama rakan-rakan pada setiap hari. Bacaan yang perlu difahami ayatnya, diamalkan dan difahami maksudnya. Selain daripada itu, Ayatul Kursi adalah ayat yang cukup kuat dan afdal sebagai amalan setiap hari untuk melindungi diri kita daripada terjebak dengan perkara yang khurafat dan perkara-perkara yang haram di sisi agama kita. Itu saja daripada Abawan mengenai minyak cenuai. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod lain dengan bahan yang bermanfaat dan lebih menyeramkan di samping informasi yang berguna untuk anda. Sampai di sini saja dalam cerita hantu seram Syok Podcast. Assalamualaikum. Salam sejahtera.